يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. Dan apabila mendengar takbir itu, berkatalah Raja Mesir, bawalah dia kepadaku. Maka tak kala utusan raja datang kepada Yusuf, menjemputnya menghadap raja, Yusuf berkata kepadanya, kembalilah kepada tuanmu, kemudian bertanyalah kepadanya, apa halnya perempuan-perempuan yang melukakan tangan mereka. Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui akan tipu daya mereka. Setelah perempuan-perempuan itu dipanggil, raja bertanya kepada mereka, apa hal kamu semasa kamu memujuk Yusuf mengenai dirinya? Mereka menjawab, jauhnya Allah dari segala cacat cela. Kami tidak mengetahui sesuatu kejahatan terhadap Yusuf. Isteri Al-Aziz pun berkata, sekarang ternyatalah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Akulah yang memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya, tetapi dia telah menolak. Dan sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang benar. Pengakuanku yang demikian, supaya dia mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya semasa ia tidak hadir bersama di sini. Dan bahawa Allah tidak menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat.
dan tiadalah aku berani membersihkan diriku. Sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan. Kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku, maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan setelah mendengar pengakuan perempuan-perempuan itu, raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku. Aku hendak menjadikan dia orang yang khas untuk aku bermusyawarah dengannya. Setelah Yusuf dibawa menghadap, dan raja berkata-kata dengannya serta mengetahui kebijaksanaannya, berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya engkau pada hari ini, wahai Yusuf, seorang yang berpangkat tinggi lagi dipercayai di kalangan kami. Yusuf berkata, jadikanlah daku pengurus pembendaraan hasil bumi, yakni Mesir. Sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya. Dan demikianlah caranya kami tetapkan kedudukan Yusuf, memegang kuasa di bumi Mesir. Ia bebas tinggal di negeri itu, di mana sahaja yang disukainya. Kami limpahkan rahmat kami kepada sesiapa sahaja yang kami kehendaki, dan kami tidak menghilangkan balasan baik orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan sesungguhnya pahala hari akhirat lebih baik bagi orang-orang yang beriman, serta mereka pula sentiasa bertakwa. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Yusuf. Bermula daripada ayat yang ke-50 sehinggalah ayat yang ke-57. Surah yang ke-12 pada juzuk yang ke-12 dan juzuk yang ke-13 gabungan. Yang menceritakan fasa yang ke-9 ataupun episod yang ke-9 kisah Nabi Allah Yusuf AS. Ia kisah terakhir dalam episod ini di mana Nabi Allah Yusuf AS akhirnya dikeluarkan daripada penjara. Namun Nabi Allah Yusuf AS tidak memilih untuk terus keluar, tetapi dia meminta supaya namanya dibersihkan lebih dahulu. Tuduhan digugurkan terlebih dahulu bahawa ia baginda masuk penjara secara dizalimi dan penyalahgunaan kuasa. Maka Nabi Allah Yusuf AS bukan sekadar bertujuan membersihkan diri baginda, dan di samping untuk menunjukkan supaya kezaliman ini tidak akan berulang, dan supaya raja dan pemerintah melihat ia sebagai suatu islah, reform yang perlu dilakukan. Supaya tidak ada lagi mana-mana rakyat yang dimasukkan penjara tanpa keadilan. Maka ini antara hikmah Yusuf AS tidak mahu terus keluar. Ketika mana pembantu raja yang menyediakan minuman raja datang menemui Yusuf AS lalu meminta takbir mimpi. Lalu ditakbir oleh Yusuf akan mimpi tersebut. Dan diberitahu kepada raja akan maksud mimpi, iaitu menunjukkan tentang persoalan kenegaraan yang berkait dengan ekonomi, yang berkait dengan zaman kesuburan, zaman kemakmuran, yang diikuti dengan zaman kebuluran dan juga zaman kemarau yang panjang. Maka ia menarik perhatian raja untuk bertemu dengan Yusuf sendiri. Lalu raja ini berkata sebagaimana Allah rakamkan firman-Nya, Allah sebut dalam firman-Nya, wa qala al-maliku tuni bih. Dan berkata raja, yang kita dah sebut, kebanyakan para mufassirin menyatakan bahawa raja ini bukanlah Fir'aun tetapi Rayyan bin Al-Walid. Kata raja ini, bawakan Yusuf di hadapanku. Ituni bihi, bawakan kepadaku akan Yusuf. Maka dihantar satu utusan rasmi. Kalau tadi yang pergi ialah yang menuangkan air arak pada raja ataupun ketua protokol raja atau yang menjadikan minuman raja. Kali ini raja menghantar pegawai khasnya untuk memanggil, untuk menunjukkan ini adalah jemputan resmi. Ini ialah panggilan resmi. Falamma ja'ahu rasul,
bila datang kepada Yusuf akan utusan. Ar-Rasul di sini arti utusan. Utusan khas bagi raja. Qala rji' ila rabbik. Kata Yusuf, balik semula kepada Tuhanmu. Balik semula pada raja. Fas'alhu, dan tolong minta dia periksa. Tolong minta dia buat tahqiqat, investigasi, penyiasatan. Ma balun niswah. Bagaimana keadaan wanita-wanita allati yang qata'na aydiyahun, yang luka tangan mereka, yang telah memotong tangan mereka. Kerana cerita ini masyhur, tersebar, ini cerita viral. Cuma kebanyakan orang ingin mengetahui ataupun tahu, minat untuk tahu cerita viral, tapi tak ramai nak tahu hakikat cerita tersebut. Tak ramai, orang cuma nak benda yang bersifat popular. Tapi di sebalik cerita tadi, ia adalah tuduhan berat dan fitnah besar kepada Nabi Allah Yusuf AS. Maka raja pun memanggil wanita-wanita tersebut. Bila Yusuf menyatakan, Inna Rabbi bikaidihinna alim. Allah Ta'ala mengetahui bagaimana kejahatan wanita-wanita ini, perancangan mereka. Baik, kenapa Yusuf menyebut wanita-wanita ini tidak khusus tuduhannya pada Zulaikha? Kerana Nabi Allah Yusuf mengambil kira Zulaikha ini ialah isteri tuannya yang pernah berjasa padanya, yang pernah beri kebaikan. Kerana itu beliau tidak menyebut secara sarahah, secara terang, supaya ia dibuat penyiasatan. Dan yang kedua, kata para ulama, kerana barangkali Zulaikha belum berubah. Tetapi wanita-wanita yang jadi saksi, yang dipanggil oleh Zulaikha, melihat, memandang wajah Yusuf, yang mereka terpesona, mereka mengetahui bagaimana Zulaikha menggoda Yusuf. Maka wanita-wanita ini lebih nampak telusnya berbanding Zulaikha itu sendiri. Yang ketiga, kerana wanita-wanita inilah saksi terbanyak. Maka untuk membersihkan nama, maka dipanggil saksi terlebih dahulu. Kerana saksi ini akan memberi tekanan kepada yang buat tuduhan, yang menjadi plaintiff, yang membuat tuduhan. Maka Nabi Allah Yusuf melihat ini wanita ini perlu dipanggil. Jumlah wanita ini tidak disebut, tapi satu jumlah yang ramai. Wanita-wanita pada pembesar. Dan setengah para ahli sejarah menyatakan bahawa Zulaikha ini ibunya merupakan adik kepada raja yang memerintah. Berarti Zulaikha ialah anak saudara raja, sebab itu dia berani. Kalau tidak, masakan dia berani mengeluarkan hukuman, mempengaruhi suaminya untuk memenjarakan Yusuf. Dia ada kena-mengena juga dengan kerabat dia raja. Kerana ayahnya ialah kakak kepada Rayyan. Dan dia adalah anak saudaranya. Akhirnya menjadikan kedudukannya kuat untuk membawa tuduhan. Kerana itu Nabi Allah Yusuf tidak terus menuding kepada Zulaikha kerana hubung kaitnya dengan raja. Maka terus kepada saksi. Ini antara hikmah. Dan ini antara siasat kebijaksanaan Nabi Allah Yusuf sendiri. Sebab Nabi Allah Yusuf ini, bila Allah Ta'ala menunjukkan kepadanya cahaya nubuwah kerasulan, dan antara sifat wajib bagi Rasul ialah fatanah, cerdik. Kita belajar dari sidik, amanah, tabligh, fatanah. 4 sifat yang Allah berikan pada semua para Rasul. Mereka ini benar. Mereka ini golongan yang fatanah. Fatanah daripada fatin, yang ini cerdik, bijak. Dan mereka ialah orang-orang yang amanah. Dan mereka ialah orang-orang yang tabligh, yang menyampaikan tanpa menyembunyikan. Ini bukan sekadar sifat Nabi Muhammad SAW, bukan sifat semua pada Nabi dan Rasul. Semua pada Nabi mereka cerdik. Apatah lagi cerdik mereka ini kerana pemeliharaan wahyu Allah. Allah tak lantik, tak utus Nabi yang tak cerdik. Kerana semua pada Nabi ini dia akan berhujah, melawan hujah. Untuk menunjukkan agama Allah ini didirikan dengan ilmu. Bukan dengan kebodohan, dengan ilmu. Sehingga para Nabi diberikan ilmu. Maka ini siasat Nabi Allah Yusuf AS. Maka raja pun memanggil wanita-wanita tersebut. Raja berkata, Qala ma khatbukunna. Apa jawapan kamu? Apa kata kamu? Apa yang kamu nak jelaskan kepada aku? Idrawattunna Yusuf an nafsi. Ketika kamu semua menggoda Nabi Yusuf. Lalu wanita-wanita ini menjawab, Qulna. Kata wanita-wanita ini, Hasya lillah. Maha suci Allah daripada segala kekurangan.
Ini menunjukkan suatu penafian. Dengan menggunakan nama Allah bahawa Yusuf ini bukanlah orang yang salah. Kata wanita ini, ma'alimna alaih, kami tidak pernah mengetahui tentang Yusuf ini minsu daripada perkara jahat. Sepanjang kami tahu tentang Yusuf, kami tak pernah dengar pun benda buruk dan benda jahat. Tak ada. Dia mencuri barang tuang ke, dia buat benda tak senonoh ke, semuanya tak ada, kata wanita-wanita ini. Maka bila wanita-wanita ini sudah menjadi saksi, Yusuf ini orang bersih. Dan tak pernah buat jahat. Tak kira jahat apa pun, tak ada. Maka ketika itu Zulaikha tampil untuk mengaku. Ini i'lan menjelaskan dan juga menerangkan kebenaran. Ia satu benda yang sukar. Namun di sini ialah satu kemuliaan pada Zulaikha sendiri. Bila dia mengaku, dia menuduh. Bila dia mengaku, dia melakukan konspirasi. Sebab dalam Islam, tuan-tuan sekalian, semua orang buat salah. Semua orang akan buat silap itu dan ini. Tapi orang mulia di sisi Allah yang mengaku salah. Walau sebesar mana pun dia salah, dia mengaku salah. Dan di sinilah kedudukan kemuliaan Zulaikha, dia mengaku salah. Bila Zulaikha berkata, qalat imra'atul aziz, berkata wanita aziz. Dia dah sebut namanya sama ada Zulaikha ataupun Ra'i. Tapi kebanyakan ulama termasuk Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir Quran Al-Azim Istizhar menyatakan yang popular ialah Zulaikha. Maka berkata Zulaikha, al-ana hashasal haq, hari ini akan zuhir kebenaran. Hari ini tak akan lagi aku berselindung, tak akan lagi aku mengelak. Hashasal haq, kebenaran akan jelas kelihatan. Ana rawatuhu, akulah yang goda dia. An nafsihi, menggoda dirinya. Wa innahu laminas sadiqin, sesungguhnya Yusuf itu orang yang benar. Apa yang dikata dia tak salah, bahawa wanita itu yang goda, benar. Yusuf cakap itu semua betul. Yang salahnya aku. Dzalika, demikian itu kata Zulaikha. Liya'lama, supaya Yusuf tahu. Anni lam akunhu bil ghaib, aku tidak akan lagi menganiaya dia. Tidak akan lagi mengkhianati dia. Bil ghaib, dalam keadaan dia tidak ada di sini. Kerana Yusuf AS tidak berada di situ. Supaya tidak menjadi tekanan, supaya Zulaikha mengaku tanpa ada tekanan. Tanpa Yusuf di hadapan. Maka kata Zulaikha, aku tak nak lagi buat jahat. Aku tak nak lagi khianat dan aniaya Nabi Yusuf. Dan keadaan dia pula tak ada kat sini. Maka ini antara kemuliaan Zulaikha. Wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Dan sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada sebarang perancangan orang-orang yang khianat dan jahat. Zulaikha dah tengok dengan kuasa dia, dengan sokongan, dengan semua benda dia buat untuk memerangkap Nabi Yusuf, akhirnya gagal. Maka dia tahu Allah tidak akan mengizinkan apapun konspirasi, apapun muamarat bagi menjatuhkan orang, menzalimi orang berjaya. Kelak akan terbongkar juga kejahatannya, penipuannya. Lalu kata Zulaikha, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak pernah mengatakan diriku suci. Innan nafsa, sesungguhnya diri ini, la amaratun bisu, sentiasa menyuruh yang jahat, illa ma rahimah rabbi, melainkan orang yang dirahmati oleh Allah seperti Yusuf. Aku ni, dalam diri aku ada nafsu yang cenderung menyuruhku buat jahat. Ya, semua diri begitu, kata Zulaikha. Melainkan apa yang Allah rahmati, yakni seperti Yusuf AS. Allah merahmatinya, di mana Yusuf tidak ada kecenderungan untuk buat jahat. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku Ghafur Rahim, pengampun lagi penyayang. Setengah ulama tafsir menyatakan ungkapan ini adalah ungkapan Nabi Yusuf. Bila Zulaikha dah mengaku, saya tak akan lagi berbohong dalam keadaan dia tidak ada di sini, maka kata Yusuf, baik, ini menunjukkan aku tidak bersalah. Tapi bukan bermaksud aku suci. Aku tidak maksud suci dengan maksud, bukanlah aku memberi maksud aku tidak mungkin terdedah dengan sebarang dorongan-dorongan ini, melainkan kerana Allah merahmati aku. Allah rahmat aku. Allah beri petunjuk kepada aku. Dan Tuhanku itu pengampun lagi penyayang. Tetapi yang masyhur di kalangan ulama tafsir, bahawa ia ialah kata-kata Zulaikha. Baik, Zulaikha, kebanyakan para ulama tafsir menyatakan
Bagaimana kesudahan Zulaikha? Setengah para ahli sejarah menceritakan Zulaikha usianya makin tua dan Al-Aziz meninggal dunia. Dan beliau mula pada kembali menjadi orang yang tidak mendapat kedudukan. Namun Allah Ta'ala memerintahkan supaya Yusuf mengahwini Zulaikha. Atas sebab pengakuan dia dan atas sebab harapannya dan juga pembersihan dirinya dengan berkata, memang diri ini cenderung untuk buat jahat. Menaikkan apa yang Allah Ta'ala rahmati. Dia mengaku kesilapan ini datang daripada dia. Dan dikatakan bahawa raja, iaitu Rayyan bin Al-Walid yang menikahkan Nabi Allah Yusuf dengan Zulaikha. Dan daripada Zulaikha mereka mendapat 2 orang anak. Yang pertama bernama Afrayim, yang kedua bernama Mangsha. Daripada Afrayim lahir seorang anak bernama Nun. Daripada Nun lahir anak bernama Yusha, ini Yusha bin Nun. Seorang Nabi, seorang Rasul Bani Israel. Yang merupakan pembantu kanan pada Nabi Musa sehingga Nabi Musa wafat dan baginda mengambil amanah membawa Bani Israel masuk ke Palestin. Manakala daripada Mangsha lahir seorang anak bernama Rahmah. Dan Rahmah ini adalah isteri kepada Nabi Allah Ayub AS. Ini kebanyakan para ulama mufassirin dan para ulama sejarah yang menyatakan bahawa akhirnya Zulaikha mengahwini Nabi Yusuf. Bahkan dikatakan bila Yusuf AS pada malam pertama, Yusuf berkata, sekarang aku di sini, bukankah ini lebih baik? Yang ini dengan cara yang halal, lebih baik. Lalu kata Zulaikha, jangan kamu mencela aku. Kerana suamiku dahulu orang yang mati pucuknya. Ani tidak pernah menggauli aku. Dan kerana kamu pula cantik sangat, cantik telajak. Sehingga diriku lemah untuk menghadapi hawa nafsuku sendiri. Maka jangan mencelaku atas kelemahan-kelemahan itu. Maka ini kisah Zulaikha. Walaupun dalam Quran tidak menyebut episod perkahwinan mereka. Jauh sekali bersanding mereka tak ada. Tidak menyebut. Kenapa tak sebut kahwin? Kerana dalam kisah Yusuf, kahwin bukan mengambil unsur penting dalam kisah ini. Contoh kita, kalau kita biasa tengok orang buat filem lah. Bila mereka buat filem tertentu, fokus pada tajuk tertentu, maka beberapa perkara yang memang walaupun ia jadi kebiasaan tidak ditonjolkan. Kerana kisah Nabi Yusuf untuk menceritakan pertama takbir mimpi. Yang kedua menceritakan tentang kedengkian adik-beradik. Dan yang ketiga bagi menceritakan bagaimana pengurusan ekonomi yang hebat daripada seorang Nabi. Untuk menunjukkan para Nabi bukan sekadar bawa agama dengan maksud pengabdian pada Allah secara ibadat khusus, mereka juga mentadbir negara. Bahkan untuk kita semua mengetahui, Islam bukan agama Allah seluruhnya daripada semenjak Adam sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama ini bagi menguruskan negara, menguruskan ekonomi. Tak patut orang cuba separate Islam daripada kehidupan duniawi yang kita namakan hari ini sekular. Yang cuba mengesampingkan agama daripada kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan pendidikan. Islam sebahagian daripada atau kita sebut sebagai satu cara hidup. Maka ini yang nak ditonjolkan. Maka perkahwinan bukan isu penting. Kalau tidak disebut kahwin, sebut cerita pula anak, cerita pula adik-beradik ni pun nak kahwin juga. Maka penuh cerita ni tentang perkahwinan, baik tajuknya kahwin je. Jadi semua kisah Al-Quran, kerana perkahwinan ialah satu benda yang kita katakan bersifat fitrah semua jadi, yang bukanlah satu episod yang penting dalam kehidupan perjuangan para rasul. Dalam ayat-ayat yang diturunkan, bukan satu episod yang utama. Kerana membersihkan manusia daripada akidah yang buruk dan sebagainya. Maka bukan kita kata kahwin tak penting, tapi bukan keutamaan dalam dakwah para Nabi. Dalam objektif Al-Quran itu diturunkan bagi membersihkan daki-daki syirik, penyembahan selain dari Allah, kezaliman-kezaliman yang lebih utama. Kerana kahwin ini fitrah. Benda akan berlaku pada semua para Nabi, bukan semua individu, bukan semua orang-orang yang sama ada kuasa, marhing dan sebagainya. Sebab itu tidak ditunjukkan. Namun kisah-kisah ini disebut oleh kebanyakan para mufassirin daripada sumber ahli kitab. Daripada kitab-kitab terdahulu seperti Taurat menceritakan hal tersebut. Dan kaedah kita orang Islam,
Kerana saki baki daripada ahli kitab ada yang mungkin benar. Sebab itu kata Rasulullah dalam hal ini, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan kata betul, jangan kata salah. Cerita ni diterima dari sudut logiknya atau dari sudut umumnya. Sebab kita tahu dalam sumber-sumber yang disebut Israiliyat, para ulama telah membahagikan Israiliyat itu pada 3. Sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Kathir dan kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Yang pertama, kisah yang memang juga disebut oleh Al-Quran. Sepadan dengan Al-Quran. Maka ini wajib dibenarkan. Yang kedua, kisah yang dinafikan oleh Al-Quran. Dinafikan oleh sunnah. Yang tidak layak kepada kemuliaan para Nabi dan para Rasul. Maka ini mesti didustakan. Mesti ditolak. Seumpama kisah Nabi Lut berzina dengan anak perempuannya. Seumpama kisah Nabi Daud merampas bini orang. Dan hal-hal yang lain yang bertentangan dengan sifat para Nabi. Dan yang ketiga, kisah yang tidak dibenarkan Al-Quran dan tidak juga didustakan oleh Al-Quran. Maka terpulang pada kita waktu itu. Macam kisah nama-nama Ashabul Kahfi, nama wanita yang menggoda Yusuf ini, ada yang kata Ra'in, ada yang kata Ra'i, ada yang menyatakan Zulaikha. Maka nama-nama ini boleh kata betul, boleh kata salah. Satu benda yang kita katakan tidak termasuk dalam kelompok yang terserah pada kita. Nak pegang boleh, tak pegang terpulang. Kisah nama isteri Zulaikha, nama suami Zulaikha siapa? Yang kita dah sebut sebelum ini. Atau nama anjing Ashabul Kahfi, nama Ashabul Kahfi, bahkan nama raja ini Rayyan Al-Wali bin Al-Wali. Maka semua perkara ini disebut satu benda yang ditawakuf. Namun itu di antara, sebab kita kadang-kala tuan-tuan sekalian, barangkali bila dengar satu cerita ada banyak kita nak tanya. Maka sebagai maklumat ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan tentang bagaimana keusulan Zulaikha. Sebab kita kadang-kadang tahu Zulaikha macam mana Ustaz? Jelas sekali. Jelas sekali. Zulaikha ni kahwin tak kahwin. Lepas tu tak kahwin tanya ada anak tak ada anak. Mesti tanya lelaki ke perempuan. Lepas tu ada menantu tak? Mesti tanya tu. Jadi kita pun beritahu. Dah jawab semua dah. Dia ada anak, dia ada menantu, dah kita sebut dah sampailah keturunannya. Kisah Nabi Allah Yusuf AS. Maka sesudah bersih Yusuf, telah diadili oleh raja di hadapan seluruh wanita dan Zulaikha yang mengaku. Selesai. Maka kali ini raja ingin sendiri bertemu dengan Yusuf. Raja berkata, wa qala al-malik, berkata raja, wa qala al-malik tuni bih, bawakan Yusuf kepadaku, astakhlishu li nafsi, aku nak jadikan dia pegawai khas aku. Astakhlishu li nafsi, dia pegawai kepercayaan. Ternyata dia orang suci, dia orang bersih. Yang pertama-tama raja tengok Yusuf ni orang baik. Dan Yusuf ini orang yang dizalimi. Kebiasaan orang yang dizalimi kerana dia ada kelebihan. Seorang tak mungkin dizalimi tanpa dia ada kelebihan. Kerana dia ada kelebihan. Kelebihan mengatasi orang yang zalim. Orang ni tuan-tuan bila dia tahu orang ni lebih pada dia akan zalim orang tu. Maka siapa pun yang dizalimi menunjukkan dia punya kedudukan yang utama. Sebagaimana siapa yang didengki dia adalah berada pada kedudukan yang utama. Kerana pada penzalim, pada pendengki, bimbang kedudukannya ini akan mengatasinya. Maka kata raja, istakhlishu nafsi, aku nak jadikan pegawai mesyuarat, pegawai khasku. Falamma kallamahu, bila mana raja bercakap dengan Yusuf. Qala innaka al-yawm, raja berkata, kamu mulai hari ini ladaina di sisi kami makinun amin, yang punya kedudukan yang teguh dan orang yang kami paling percaya. Yani raja ini menawarkan dia dengan jawatan. Raja bila menyebut ladaina makin, mana kami akan beri satu jawatan yang kukuh. Amin, kerana kamu orang terpercaya. Dipercayai. Raja bila bercakap dengan Yusuf, dia nampak kecerdikan Yusuf. Tentang orang yang dapat mentadbir mimpi bukan calon-calon orang. Bukan takbir mimpi macam Tok Nujum tu. Mentadbir mimpi merupakan sifat kebanyakan para Nabi alaihissalatu. Takbir mimpi ialah suatu ilmu ghaib. Bukan bagi para Nabi, ialah wahyu yang Allah berikan pada mereka. Maka bila raja melihat Yusuf ini orang bijaksana, maka raja ini telah menggunakan firasat yang betul ketika mana melantik Yusuf. Bahkan raja ini menawarkan apa jawatan yang kamu nak. Qala ja'alni ala khazainil ardh.
jadikan aku pemegang khazanah kekayaan negara. Yusuf minta. Bila raja kata, kamu nak jawatan apa? Apa je jawatan? Kerana Nabi Allah Yusuf AS relate dengan mimpi tadi. Sebab yang mentadbir mimpi, dia tahu menguruskan mimpi. Dia mentadbir, dia tahu bagaimana hendak mewujudkan keseimbangan ekonomi dalam tempoh kemajuan 7 tahun dan kemunduran 7 tahun yang berikutnya. Bagaimana tawazun, keseimbangan. Maka kata Yusuf, jadikan aku pegawai, jadikan aku ketua yang menjaga khazanah negara. Lalu Nabi Allah Yusuf menyebut 2 sifat dia. Sifat yang pertama, hafizun. Aku amat amanah dalam menjaganya. Yang kedua, alim. Aku amat bijaksana dan menguruskannya. Apa yang disebut oleh Yusuf, ialah sifat yang perlu ada pada semua menteri kabinet. Semua menteri-menteri, semua penguasa, semua pemerintah. Pertama, mereka mesti hafiz, menjaga kekayaan negara. Yang kedua, mereka mesti alim, pandai menguruskan harta negara. Ketiadaan 2 sifat ini tak layak untuk menjadikan seorang itu memegang mana-mana jawatan bagi menguruskan negara. Bahkan dalam semua perkara, organisasi ke ataupun apa saja, mesti dia seorang yang hafiz, yang menjaga betul-betul. Dan alim, pandai. Maka ini 2 sifat seorang pemimpin yang perlu ada. Yang Yusuf AS sebut, ini 2 sifat pemimpin. Atau kita rakyat marahin nak nilai para pemimpin kita, biar dia ada 2 sifat ini. Wa kadzalika, dan demikian ceritanya kata Allah. Makanna, kami tetapkan kedudukan. Li Yusufa fil ard. Bagi Yusuf di muka bumi ini, yakni di Mesir. Yatabawwa'u minha haitsu yasha, dia bebas untuk pergi ke mana sahaja. Bila Yusuf berkuasa, maka orang berkuasa, dia tak ada, kita katakan larangan-larangan nak pergi mana pun. Dia berkuasa. Nusibu birahmatina man nasha. Demikian kami mengurniakan rahmat kami pada siapa yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Siapa pun orang baik, kami tak pernah sia-siakan mereka. Yusuf AS dia orang baik. Dia orang soleh. Dia beramal dengan ilmu. Dia orang yang takutkan Allah. Dia jujur. Dan segala sifat-sifat baik ada pada diri. Dan Allah beri janji kepada seluruh makhluk Allah, siapa pun yang baik, Allah tak akan sia-siakan dia. Allah tak akan biarkan dia bersendirian. Allah tak akan sia-siakan setiap perbuatan, setiap amalannya. Wala ajrul akhirati khairun. Dan balasan akhirat itu lebih baik. Lilladzina amanu, bagi orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Allah nak beritahu, walaupun Yusuf dilantik menjadi pemerintah negara, pemegang khazanah negara, ini jawatan yang tinggi dalam negara. Jaga keuangan negara. Bahkan diberikan cincin kekuasaan raja untuk dia bertindak mengikut apa yang dia nak. Raja kira anggap setuju je. Yusuf AS bukan sekadar penasihat pada raja, bahkan dia menjalankan semua kerja pengurusan raja. Raja beri dia bulat-bulat. Ini kita akan dapati pada ayat yang berikutnya. Raja tak campur apa pun dia nak buat. Kerana kepercayaan yang tinggi kepada Yusuf AS. Maka namun demikian, ketika mana Allah menyebut pangkat Nabi Yusuf sebagai pemimpin negara Mesir, maka Allah sentiasa nak ingatkan orang beriman. Bukan itu yang penting. Yang penting ialah pahala. Bagi orang beriman, bukan pangkat. Kerana pangkat akan habis. Pangkat akan berakhir dengan kematian. Bagi orang beriman ialah pahala di sisi Allah. Pahala di hari akhirat kelak. Itulah lebih baik kalau benar-benar kita orang beriman dan orang bertakwa. Cerita YB jadi ahli parlimen ke, jadi menteri ke, even apa-apa pangkat. Itu bukanlah yang menjadi matlamat orang beriman. Matlamat orang beriman mencari pahala. Kalau dia raja dengan jawatan raja, dia nak cari pahala. Kalau dia menteri dengan jawatan menteri, dia nak cari pahala. Kalau dia pegang itu, pegang ini dengan jawatan tadi, dia nak meraih sebanyak mungkin pahala dengan ketaatan kepada Allah. Kerana dia tahu bagi orang yang bertakwa, bukan pangkat itu penting. Ramai mana raja-raja yang bersilih ganti, yang datang dan pergi. Ramai mana menteri-menteri yang bersilih ganti, datang dan pergi. Apakah jawatan ini kekal? Apakah yang memegang jawatan itu kekal? Jawapannya semua kembali pada Allah. Apakah mereka kembali pada Allah dengan membawa jawatan-jawatan tadi? Tidak, jawatan tadi diwariskan kepada orang yang masih hidup. Sebagaimana harta-harta diwariskan kepada orang masih hidup. Habis apa yang kita bawa? Pahala. Atau sebaliknya. Kerana itu Allah Ta'ala ingatkan. Di sebalik teruja kita melihat kedudukan
Yusuf dengan pangkat. Allah ingatkan orang beriman, bukan benda tu kita cari kat dunia. Dan Yusuf pun bukan dia nak jawatan tadi untuk mencari kedudukan, tetapi untuk melaksanakan keadilan. Melaksanakan maslahat kepada rakyat untuk dia mendapat pahala kedudukan di sisi Allah. Setengah para ulama meriwayatkan, apakah sebab Nabi Allah Yusuf AS meminta jawatan. Sedangkan di sana ada hadis larangan meminta jawatan. Di antaranya Nabi SAW bersabda, la tas'alil imarah, jangan kamu meminta jawatan. Dan juga firman Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu puji diri sendiri. Ternyata Yusuf AS dibuat dua benda ni. Pertama dia minta jawatan. Yang kedua dia puji diri dia. Dia kata, inni hafizun alim, aku orang yang amanah, aku yang pandai. Maka bagaimana kita nak harmonikan maksud ayat Al-Quran, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu angkat diri kamu sendiri. Jangan puji diri kamu sendiri. Maksudnya kata ulama, bila kita memang bukan ahli dan tidak layak untuk dipuji apa-apa. Kerana kalau orang tu benar-benar ahlinya, okey. Contoh, kalau saya ni memang pandai untuk baiki kereta, saya ni pandai baiki kereta. Saya pernah menang dalam pertandingan baiki kereta. Pecah sekates-sekates, kemudian lekatkan balik. Saya pandai. Maksudnya sekates-sekates ni dalam bahasa orang kampung saya. Dipecah satu persatu. Pecah, kemudian cantum balik. Enjin tu cabut satu-satu. Cabut. Saya pernah menang pertandingan. Contoh dia ngaku. Apakah itu sombong? Tak. Dia menyebut keahlian dia. Kalau dia kata saya pernah juara tu, juara ni. Apakah itu sombong? Bukan. Ia menyebut tentang keahlian dia. Sebagaimana Yusuf menyebut keahlian dia. Maka tidak salah orang menyebut keahlian dia. Jadi, perintah jangan memuji diri sendiri kalau kita tak ada benda, tapi kita puji diri sendiri. Kita kata, saya lah orang paling hebat kat sini. Walau kita tak ada apa. Saya yang paling begitu, begini, kita puji macam-macam. Walau kita berbohong dengan pujian tersebut. Maka ini maksud firman Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum. Dan ada pun hadis, la tas'alil imarata, jangan minta jawatan bila orang tu tak layak dengan jawatan. Tapi kalau orang tu layak dengan jawatan, dia kena minta. Terutama dia melihat ada masalah. Umpama contoh gini. Tuan-tuan sekalian, orang pun nak lantik imam. Siapa jadi imam? Kita tahu imam ni kalau baca salah, habis lingkup semua makmum. Dan kita ni tahu bab mengaji Quran. Kita tahu. Kita mungkin belajar mana-mana tempat. Kita tahu qiraat. Lalu kita kata saya nak jadi imam. Sebab saya ni takhasus saya bidang Quran. Sebab dia tahu nanti kalau suruh jadi imam tolak-tolak habis. Tolak-tolak akhirnya mufarakah belakang-belakang. Nak beritahu keahlian. Umpama seorang minta mengajar. Okey, siapa nak mengajar kita maghrib isyak ni kalau nak suruh mengajar lah. Seorang kata biasa mengajar. Saya ni kelulusan agama. Bidang saya sekian-sekian. Mengajar. Kenapa? Supaya orang tahu bidang kita, kemahiran kita. Bukan untuk sombong dan berbangga. Maka tidak salah kita minta kedudukan itu. Sebab kita orang yang layak. Tapi yang dilarang, la tas'alil imarata, bagi orang yang tak layak lalu melihat pangkat dan jawatan untuk dikumpul kekayaan. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW tentang 15 tanda kiamat, antaranya jawatan ialah satu loncatan untuk mendapat kekayaan. Bila amanah, kata Rasulullah, dianggap untuk menjadi ghanimah. Mereka memburu amanah, yang mendapat pangkat, jawatan, kuasa untuk dapat kekayaan. Maka ini tanda kiamat. Kerana jawatan tidak dipegang oleh ahlinya. Sebab itu bila Rasulullah ditanya, mata sa'ah, bila kiamat? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, iza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazris sa'ah. Bila suatu urusan diserahkan bukan ahlinya, maka tunggu kiamat. Ada orang dia bukan ahli dalam bab mengajar, dia nak mengajar juga. Biar orang kenal dia dengan Tok Guru, akhirnya dia salah sana, dia salah sini, disilap sini, disilap sana, tanpa dia memperbaikinya. Maka ini telah disebut dalam hadis Nabi tentang akan lahir di akhir zaman golongan ruwaibidah yang bercakap bukan keahliannya. Akhir semua benda dikomen dengan alasan kononnya dia tahu belaka. Walau dia jauh daripada kebenaran. Maka ruwaibidah akan lahir di akhir zaman. Dengan adanya Facebook, dengan adanya sebab medium-medium bagi menyampaikan pandangan kita secara langsung untuk diakses oleh semua orang. Akhirnya semua orang belagak jadi ulama. Semua orang belagak pandai. Kita dengar orang mengkritik ulama tanpa adab dan akhlak.
Bahkan tanpa mengetahui disiplin ilmu yang dilalui oleh ulama dalam memberi fatwa, dalam menjelaskan suatu perkara, di dalam memberi faham kita pada suatu isu dan sebagainya. Maka Nabi Allah Yusuf tak salah apa-apa. Kenapa? Macam saya sebutkan tadi. Di mana Nabi Allah Yusuf AS diriwayatkan bila dia keluar daripada penjara. Dia mandi, dia membersihkan dirinya, dia memakai pakaian baru dan dia masuk bertemu raja dan dia berdoa. Sebab dia pun tak kenal raja ni macam mana. Dia pun doa. Dia kata, Allahumma inni as'aluka min khairihi. Ya Allah, aku mohon padamu akan kebaikannya. Wa a'udzu bi'izzatika wa qudratika min syarrihi. Dan aku berlindung dengan kemuliaanmu, dengan kekuasaanmu daripada kejahatan raja ini. Sebab tak tahu baik ke jahat. Minta kebaikannya dan berlindung denganmu ya Allah akan kejahatannya. Kemudian Nabi Allah Yusuf mengucapkan salam dalam bahasa Arab. Assalamualaikum. Tahu Nabi Yusuf ni bukan Nabi bangsa Arab. Tapi Assalamualaikum ialah satu syariat semenjak Adam AS. Yang dituturkan oleh semua pada Nabi SAW. Bahkan menjadi salam ahli syurga. Dia beri salam. Lalu raja berkata, mahazal lisan, ini bahasa apa cakap ni? Maka jawab Nabi Allah Yusuf, lisanu ammi Ismail, ini ialah bahasa bapa saudaraku Ismail. Kita tahu bahawa Nabi Allah Ibrahim, daripada Ibrahim, dua orang anak yang datang daripada Sarah dan Hajar, satu bernama Ishak, satu bernama Yaqub. Kita tak cerita yang isi-isi yang lain daripada yang menjadi Nabi. Ishak dan Ismail. Daripada Ishak lah Yaqub, Yaqub lah Yusuf. Maka Nabi Allah Ismail AS dianggap sebagai atuk saudaranya. Dan orang Arab ataupun dalam bahasa orang nama atuk ke moyang mereka akan sebut ammi, bapa saudara. Dekat. Mereka tak pergi macam kita lah moyang, lepas tu moyik. Apa benda kalimah kita tak kita nak sebut lah. Daripada tok nyang, tok nyuk, tok nyik, benda lagi. Jadi kita ni macam panjang sangat. Jadi mereka cuba sebut satu je, ammi. Untuk menunjukkan dia pada kedudukan bapa saudara. Ammi Ismail wada'a lahu bil Ibriyah. Kemudian Nabi Allah Yusuf berdoa dengan bahasa Ibriyah, Ibrani. Lalu raja ni tanya lagi, ma hazal lisan? Dan ni bahasa apa pula? Inilah bahasa aku. Bahasa ayahku. Jadi kita tahu Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Ishak bercakap bahasa Ibrani. Manakala Nabi Ismail daripada kabilah ataupun membentuk kabilah Qahtaniyin yang berbahasa Arab. Dan bahasa salah satu daripada keajaiban ciptaan Allah kepada setiap bangsa, setiap manusia. Dan ini kisah Nabi Allah Yusuf AS, dia masuk dan dia doa dulu. Dan ini adalah panduan pada kita juga. Kalau kita baik jumpa orang, baik masuk satu tempat, kita tak tahu buruk ke baik, lalu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa a'udzu bi'izzatika wa qudratika min syarrihi. Doa yang ringkas. Ya Allah, aku mohon kebaikannya. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaanmu, kekuasaanmu daripada kejahatan. Maka barulah dia datang menghadap raja dan berlakulah dialog sehingga dia dilantik, baginda dilantik menjadi raja untuk memerintah, untuk mentadbir, untuk menguruskan. Dan Nabi Allah Yusuf AS, bila kita tengok dia memegang jawatan, lalu para ulama membicarakan, apakah boleh seorang memegang jawatan dalam kabinet, dalam kerajaan kafir? Kerana raja itu tidak beriman pada Allah. Raja itu tidak beriman dan sistem negara Mesir waktu itu menyembah berhala. Bahkan dalam rumah Zulaikha itu ada berhala. Bahkan diceritakan bila Zulaikha hendak menggoda Nabi Yusuf, maka dia pun ambil tuala tutup muka berhala. Jangan berhala itu nampak. Lalu kata Nabi Yusuf, kau malu berhala melihat kamu, kamu tidak malu Allah melihat kamu dalam menggoda aku. Berarti negara Mesir waktu itu bukanlah berpegang dengan agama Tauhid. Mereka berpegang pada agama berhala. Maka Nabi Yusuf AS berjaya mengislamkan dua orang yang bersama dengannya dalam penjara. Kemudian dia berada dalam kabinet orang kafir. Walaupun setengah ulama seperti Imam Mujahid menyatakan Rayyan bin Al-Walid memeluk Islam. Namun secara keseluruhan negara ini masih lagi negara kafir. Dengan sistem. Maka apakah boleh orang Islam memegang jawatan dan negara orang kafir? Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh kerana ia membantu orang kafir, membantu orang zalim. Tapi pendapat yang kuat kata boleh kalau sekiranya ia memberi manfaat dan maslahat
Dan ternyata pada kedudukan Nabi Allah Yusuf memegang jawatan bagi menyelamatkan rakyat Mesir daripada kebuluran, daripada salah urus ekonomi, daripada kegagalan menguruskan musibah dan bala bencana. Maka Yusuf memegang jawatan ini demi maslahat. Dan inilah yang berlaku pada umat Islam di Amerika. Di Amerika, tuan-tuan, ada dua parti, Demokrat dan Republikan. Kedua-dua parti itu dinominasikan oleh orang kafir dan pelobi Yahudi. Orang Islam di Amerika makin bertambah. Maka orang Islam perlu pertahankan hak minoriti mereka dalam membina masjid, dalam sistem pendidikan, dalam hal perkahwinan, undang-undang perkahwinan, zakat dan lain-lain. Maka umat Islam berisytihad masuk politik. Sebahagian masuk parti Demokrat, sebahagian masuk parti Republikan dan sebahagian menjadi penasihat Rumah Putih, penasihat Presiden demi menjaga masalah umat Islam. Dan ketika mana hal ini berlaku, mereka bertanya pada ulama-ulama Islam sedunia. Apakah kami boleh terlibat dalam parti pemerintah negara kafir? Kerana negara kafir dia panggil sistem dua parti. Negara Amerika mengamalkan cuma sistem dua parti. Sama ada orang tu masuk Republikan atau masuk dalam parti Demokrat. Dua je. Dia tak ada parti 3, 4, tak ada. Dua sahaja. Maka orang Islam dilema, apakah boleh mereka indimam ila hizbiyah atau ila hizb kepada parti kafir? Lalu para ulama memberi fatwa boleh demi masalah umat Islam. Sebab dengan adanya umat Islam dalam parti Demokrat atau Republikan dan mereka ni menang silih berganti, maka ia memberi satu tekanan. Bukan kita lihat dalam ketumbukan tentera Amerika, jumlah tentera Islam di Amerika lebih pada 5,000 orang. Yang akhirnya mereka meluluskan untuk melantik imam, melantik pegawai agama dan membenarkan makanan halal. Bukan kapal perang mereka besar yang disebut Nimitz, kapal besar yang bawa lebih 5,000 tentera, yang di dalamnya beratus-ratus tentera Islam berhak untuk mendapat makanan halal, ruang untuk solat dan lain-lain. Maka ketika itu kita melihat maslahat. Umat Islam ni tuan-tuan melihat pada maslahat. Kalau orang Islam, di mana-mana negara mereka menjadi minoriti, apakah boleh mereka terlibat dengan parti-parti pemerintah orang kafir? Boleh. Kalau ia mendatangkan masalah pada Islam, pada umat Islam, pada hak-hak orang beragama kita dan sebagainya. Dan ini yang dilakukan oleh Yusuf AS. Inilah pendapat yang kuat. Apa hukum menganggotai, memegang jawatan dan negara kafir. Even dalam pemimpin diktator katakan negara tertentu terkenal dengan pemimpin diktator. Dia pun lantiklah orang ni jadi menteri agama ke menteri sekian-sekian. Apakah boleh diambil? Boleh. Untuk menjaga maslahat. Paling kurang hal-hal sensitiviti agama. Contoh tuan-tuan sekalian, bila sebahagian negara kafir, bila saya baca polisi politik mereka, bila mereka tahu dalam negara tu ada negara orang Islam, mereka akan berbincang dengan ketua-ketua Islam. So mana polisi ni dibenarkan dari sudut agama. Walaupun mereka ni negara sekular. Namun bila nak buat satu dasar, mereka mesti panggil ahli agama. Supaya tidak menyentuh sensitiviti agama. Sebab itu kita ada sebahagian negara Islam, seperti di Britain hari ini, polis muslimah dibenarkan memakai tudung. Bahkan dibenarkan mempraktikkan hak agama mereka. Di New Zealand sendiri salah seorang ketua polisnya muslimah. Dan ini menunjukkan bahawa memegang jawatan dalam negara bukan Islam, sebagaimana contoh Nabi Allah Yusuf, demi menjaga maslahat, beri kebaikan, walaupun pemerintahnya tak baik, kafir atau sebagainya. Dan di sini adalah bentuk dakwah juga. Ini antara pengajaran kisah Nabi Allah Yusuf AS. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.